Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan salam sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada malam ni dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu untuk melanjutkan lagi bicara kita tentang Ramadan. Ramadan Karim. Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan persiapan kita pada kali ini baik pada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah menjemput kita untuk masuki bulan yang penuh keberkatan ini dengan kesihatan, keafiatan, dengan kecukupan segala yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kepada kita puasa abrar, puasa muttaqin, ya. Alhamdulillah, semua sahabat yang hadir pada malam ni, jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid Misbah, Wahidah, Laila. Tolong share pada teman-teman yang lain. Penting sangat diskusi kita pada malam ni, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum pada Wahidah, Laila dari Johor. Ya, jadi masih lagi bincangkan ayat 183, 184 daripada surah Al-Baqarah bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir dan kasir. Ya. Kenapa pula terbalik ni, saya cuba adjustkan. Mana pula ni, tak nak bagi terbalik. Ya. Baik. Mana ni? Mana tak jumpa tuan. Tak apalah, ni tafsir bin Katsir. Bagi tuan yang memiliki tafsir bin Katsir, tolong buka jilid pertama, muka surat 467, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa agar membayar fidyah, iaitu memakan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, ya, tuan, puan, Habib Mahdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share pada teman yang lain, kerana penting sangat diskusi ini bagi membantu kita untuk memandu arah yang betul bagi mendapat puasa abrar muttaqin. Kerana kita nak belajar bagaimana cara puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah telah menyuruh kepada orang yang beriman di umat ini memerintahkan mereka untuk puasa. Puasa bererti menahan diri makan, minum, bersetubuh dengan niat yang tulus kerana Allah. Sebab puasa mengandungi penyucian, pembersihan dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan akhlak tercela. Allah juga menyatakan sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada mereka, maka dia pun mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka. Kerana itu, suri tauladan bagi mereka dalam hal ini, maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajipan itu lebih sempurna daripada apa yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahida, walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat." Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah mengkehendaki nescaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberiannya terhadap kepada kamu, maka belum mula-mula buat kebaikan. Nur Syazra, Mak Yusof, Al-Wasalan, Nur Adida binti Sabri, Al-Wasalan semua yang hadir pada malam ni. Sebelum tidur, eloklah kalau dapat kita memahami sedikit ayat Allah SWT yang mudah-mudahan akan bantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik pada sebelumnya. Fatimah Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Bagi mereka yang memiliki tafsir dan kasir, jangan lupa buka jilid pertama, muka surat 468, ya. Baik. Oleh kerana itu Allah telah menyatakan supaya kamu bertakwa, iaitu puasa dapat menyucikan badan, menyempitkan jalan syaitan. Maka dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim diterangkan bahawa Nabi pernah bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'." Wahai golongan pemuda, siapa di kamu yang mampu untuk bernikah, maka hendaklah dia bernikah. Orang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, kerana puasa merupakan penawar baginya. Ya, orang muda grad daripada universiti, belum ada kemampuan untuk berkahwin, nak pinjam duit ayah ibu segan. Kita ni kalau jadi ayah ibu, dalam suasana pada hari ini, melihat anak kita layak untuk berkahwin, kahwinkan mereka, tuan-tuan. Usah tagih sangatlah.
balasan, bayaran balik semula, bagi mudahkan anak-anak kita melihara diri daripada melakukan maksiat pada hari yang mana melakukan maksiat pada hari ini menjadi begitu mudah. Takut kita bila baca kisah-kisah yang berlaku dalam kehidupan pada hari ini, orang tidak malu, tidak segan untuk menceritakan tentang apa yang berlaku dalam kelambu di hadapan khalayak ramai. Kalau dulu orang lelaki saja tak segan melakukan maksiat, pada hari ini orang perempuan pun menganggap dirinya pun macam orang lelaki juga, nak juga melakukan maksiat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hajah Hamidah. Jadi antara tanggungjawab kita sebagai ibu ayah adalah punya wang, pencen, kahwinkan anak-anak yang layak, lagi mengelakkan mereka terlibat melakukan maksiat, ya. Terima kasih Ustaz nulis. Ida Sauda, Mahmuddin, ahlan wa sahlan semua yang hadir. Jangan lupa sharing pada teman-teman yang lain. Moga-moga ada kebaikan dalam perkongsian kita pada malam ni. Saya cuba tukar dalam bahasa Arab, mubashir maknanya live lah tu, mubashir. Ahlan wa sahlan semua, barakallahu fikum. Baik. Jadi Allah menjelaskan waktu puasa tidak dilakukan setiap hari supaya jiwa tidak merasa keberatan dan lemah untuk menanggungnya, menunaikannya. Tapi puasa diwajibkan pada hari-hari tertentu saja. Ini kasih sayang Allah Taala kepada kita. Daripada 12 bulan, maka ada 1 bulan saja kita berpuasa. Kalau kita perhatikan, pentingnya puasa bagi jiwa ni, puasa sebulan dalam setahun sama artinya dengan Riyadhah Sanawiyah. Ni nama dia Riyadhah Sanawiyah. Jadi peraturan-peraturan kesihatan tubuh menetapkan supaya setiap buruh orang bekerja mahu melihara kesehatannya mestilah melakukan latihan sebulan lamanya setiap tahun. Kalau pekerja-pekerja kita kan, kita nak upgradekan skill dia, maka kita hantar dia pergi kursus atau kita panggil kursus dalaman. Maka demikian juga tubuh badan kita yang bekerja selama setahun perlu pada kursus. Jadi dalam sebulan kursus yang dilakukan itu mengurangkan makanan, tujuannya untuk memberikan jiwa kita waktu untuk berfikir. Jadi peraturan-peraturan kesihatan roh menetapkan supaya setiap manusia melatih dirinya sebulan dalam setahun dengan cara mengurangkan makanan yang masuk dalam tubuhnya. Kalau para doktor yang bertanggungjawab menjaga, menasihatkan kita dalam perkara-perkara berkaitan fizikal, penyakit dan sebagainya, menetapkan perlu tubuh ini beristirahat dari pekerjaan yang dilakukan, perlu berehat. Kalau kita cakap perlu rehat ni, kalau tak nanti kan darah tinggi, kena tidur cukup, dia kata nampak tak ada rehat. Jadi begitu juga tenaga-tenaga jiwa yang digunakan oleh manusia selama 11 bulan itu perlu diberikan rehat dalam masa sebulan, iaitu masa untuk muhasabah diri. Ya. Jadi ada orang yang kadang-kadang melihat tentang beberapa fahaman yang salah tentang puasa ni. Kita hairan dengan sikap setengah manusia, berpendapat bahawa jiwanya kekal, mengabaikan urusan jiwa, mengatakan bahawa puasa itu akan mengurangkan produktiviti. Ini orang yang hanya memikirkan kepentingan tubuh saja, tak memikirkan tentang keperluan ruhiyah kita. Bukan jasadiah saja tahu, ruhiyah, dalaman kita perlu kepada satu bentuk kerehatan, satu bentuk training. Training maksudkanlah kita mujahadah, maka kita berikan penekanan kepada aspek roh kerana jasad kita menjadi lemah, tidak makan. Maka itu tujuan yang telah pun ditetapkan. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut kesihatan pula, segolongan manusia mengatakan puasa dapat merosakkan pencernaan, melemahkan kesihatan. Sebenarnya puasa sangat baik untuk memperolehi kesihatan, asalkan kita memelihara adab yang telah diajar. Contohnya kita mesti bersahur, kerana tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Nabi kita mengajar kita untuk bersahur, kerana sahur itu bukan aspek menjaga kesihatan semata-mata, ada aspek keberkatan juga. Keberkatan ini milik Allah. Allah berikan kepada tempat, kepada waktu, kepada manusia, kepada satu perlakuan yang ditetapkan mengandungi keberkatan. Maknanya makan sahur itu membawa keberkatan, kesihatan baik, keuangan baik, tubuh badan baik, cara berfikir baik. Maka ia merangkumi berbagai-bagai aspek dalam kehidupan, menyebabkan keberkatan diturunkan oleh Allah kerana bersahur salah satu daripadanya, seperti nyatakan Nabi kita SAW. Demikian juga kata para doktor bahagian hygiene tentang kesihatan pembersihan. Jadi puasa dilakukan dengan tidak memelihara peraturan-peraturan makan, pasti timbul penyakit. Contohnya awak kena bersahur, ni kena nasihatkan pelajar-pelajar universiti, siswa-siswi. Sahur tau, jangan sahur pukul 11 lepas tu tidur sampai subuh. Tak apalah saya dah sahur malam tadi. Pukul apa kau sahur? Pukul 10 lepas tarawih. Ada apa? Lepas tarawih tu dipanggil apa? Ada ni apa istilahnya, makan lepas sahur tu, lepas tarawih tu dipanggil apa? Jadi tak betul. Sahur yang dimaksudkan kita makan kira-kira 1 jam sebelum memulakan puasa. Itu maknanya sahur. Kerana waktu sahur itu ni, sahara sendiri adalah waktu sahur, waktu sebelum subuh.
Kalau kita makan lepas isyak dan lepas isyak makan, lepas tarawih makan, itu bukan sahur namanya. Jadi sahur itu mestilah pada waktu sebelum subuh, kira-kira sejam macam tu ya. Jadi puasa ialah mempunyai banyak yang kalau mengikut syarat keagamaan tetapkan, maka akan berikan kesihatan kepada manusia. Kerana tubuh manusia yang penat bekerja ni bagi kelihatan dalam masa sebulan. Bahkan disuruh kita untuk puasa pada hari-hari putih, contohnya itu 13, 14, 15. Waruhani Al-Salam Kasum Al-Samad. Terima kasih kerana share video ni kepada teman lain. Kan diskusi ni penting untuk kita mempelajari semangat dan juga motivasi Nabi kita SAW dalam puasa. Jadi puasa ni dengan maksud bila manusia berbuka, bukan dia memuaskan diri dengan makan tanpa aturan tau, membantai makan, main pemujur lalu minta sapu makan bersungguh-sungguh, bukan gitu. Makan ala kadar makan, kalau diperhatikan bagi orang puasa ni, mencukupi makan dalam puasa sekadar yang perlu saja, makan makanan yang mudah hancur ketika berbuka di antara adab-adab dia, seperti bubur ke ataupun kuah sup ke. Ya, jadi digalakkan kita untuk makan ringan sebelum azan maghrib tu, masa azan maghrib tu. Kemudian lepas sembahyang maghrib berjemaah nanti barulah kita makan pun sekadar untuk membantu kita untuk kuat sedikit bagi melakukan sembahyang tarawih pada malam itu. Kerana Ramadan ini bukan saja puasa, malamnya ada qiyam. Qiyam yang maksudkan iaitu tarawih yang dilakukan. Dalam kata-kata yang dirujuk kepada Nabi SAW secara mauquf, bahawa kalau kita sembahyang tarawih bersama imam hingga beri salam, kita mendapat sebahagian daripada Lailatul Qadar, kalau Lailatul Qadar ditetapkan oleh Allah berlaku pada malam itu. Kita tak tahu kan, Sayyidah Nasir, Nyonya Muhammad Yusof, maka kita berusaha untuk sembahyang tarawih, jangan abaikan ya. Jadi makanlah secara bersederhana, jangan terlalu kekenyangan. Kerana Nabi telah mengajar kita, nahnu qaumun la na'kulu hatta najur wa idza akalna la nashba'u. Kita ni satu golongan yang Allah latih kita, Zainur Auramaya, hendaklah kita ni jaga diri dalam bab makan. Jangan biarkan diri kelaparan, nanti memberi kesan kepada struktur dalaman organ kita. Kalau puasa itu lain ceritalah, tapi dalam keadaan biasa normal, jangan biarkan kita berlapar. Kaum ibu kan, bangun pagi jaga anak-anak, siapkan anak pergi sekolah, contohnya tak makan ibu tu sampai ke tengah hari. Ini salah ni. Songkornya pun minum susu ya, Fazil Ahmad. Makan roti ke. Kaum ibu kan, perempuan bila anaknya bertambah 3, 4, 5 orang, nanti usianya masuk 5 tahun, dia mula sakit-sakit kalsium dan kurang dalam tubuh. Kena jaga. Kerana Allah bagi pada kita tubuh badan itu amanah. Jangan dibiarkan tanpa peraturan yang betul. Ada orang pula dia kata, saya ni memang tak makan pagi, saya akan apa dipanggil break lunch, makan sarapan dengan lunch tengah hari sekali. Ini salah ni. Kan dia ajar kita supaya waktu makan pagi tu kena makan macam king, macam raja. Ya, kalau salah Dr. Anwari Ustazah, barakallahu fikum ya. Jadi hendaklah kita ikut sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan diri kita kelaparan tanpa makan. Anak-anak muda, kalian pergi ke universiti, makan pagi-pagi. Kalau tak makan, macam mana otak kita nak proses maklumat? Nampak tubuh kita kuat, tapi akal kita tak kuat tau. Jadi kena makan pagi-pagi. Bulan puasa kita bersahur. Kalau bulan biasa kita mesti breakfast pagi-pagi. Makan oat ke, makan roti ke, makan apa-apa cheese ke, apa benda roti, makan. Roti dengan madu ke, makan. Zamilah ya. Mat Nazmi Jim, ada satu kajian dia buat tau, di sebuah universiti terkemuka, PTA, menunjukkan bahawa pelajar-pelajar orang Islam ni, murid-murid Melayu ni ketinggalan sekolah rendah, tak boleh nak catch up dengan baik ikut statistik tersebut. Bila buat kajian, tak ramai ibu bapa yang menyediakan makanan berzat untuk anak-anak sebelum pergi ke sekolah. Ada yang tak peduli langsung, kesian anak tu pergi sekolah, fikirannya terawang-awang, kerana tubuhnya tidak kuat, nampak kuat tapi tak kuat kerana dia tidak makan pagi-pagi. Sedangkan orang bukan Islam semua, ibu bapa mereka perhatian untuk menyediakan mereka breakfast yang berzat untuk membolehkan mereka pergi ke sekolah pakai cap pelajaran dengan cemerlang. Ambil berat benda-benda ni tuan-tuan. Nur Syazra Muhammad Yusof, ambil berat cikgu-cikgu, ustazah, ustaz, ibu bapa, tolong perhatikan anak-anak kita ni makan pagi-pagi. Kalau bukan bulan Ramadan, makan. Breakfast tu penting. Ya. Tegasnya adalah kita terus bangkit dari meja makan. Biar nafsu masih lagi melalui makan itu, kita ingat bahawa dengan cara kita meninggalkan syahwat itu akan berikan kecerdasan kepada akal kita. Nafsu tajza' wa takuna faqiratan wal faqru khairun min yutriha wa gina nufus huwal kafaf fa in abat fa jami' ma fi dunya la yakfiha. Kata Imam Syafi'i bahawa nafsu ni memang dia menuntut untuk nakkan
Kalau kamu tinggalkan dia, kamu biarkan dia, maka sebenarnya dia mampu. Dia tamakkan kekayaan, nakkan kepada kesenangan, kelazatan, segala benda semua tersedia depan. Tapi kita kena ajar dia ada setengah-setengah keadaan untuk kawal nafsu kita, ya. Jadi pepatah yang masyhur dikatakan al-batnu as-suda wal himyatu ra'su kulli dawa. Ini kata-kata doktor perubatan zaman dulu-dulu lah, zaman sebelum Islam. Mereka mengatakan bahawa perut ini merupakan asal kepada semua penyakit. Dan berjaga-jaga kontrol pemakanan, berpantang pada benda-benda yang kita tak boleh makan, itu adalah asas kepada perubatan untuk diri kita. Kan? Dah tahu kita ni memang tak boleh makan benda-benda bersifat seafood, nanti kena gout, apa makan. Tahu kita ni tak boleh makan benda-benda yang bersifat menyebabkan darah naik, kenapa makan? Kena kontrol lah. Nabi kita pun kontrol. Nabi bukan semua benda Nabi makan. Nabi melihat para sahabat makan dhab contohnya, jenis biawak padang pasir yang halal dimakan. Para sahabat makan, Nabi tidak makan. Ada orang katakan makan dhab ini boleh membangkitkan nafsu syahwat. Wallahu a'lam. Mungkin dia ada kelebihan seperti tongkat Ali ke, wallahu a'lam. Tapi Nabi kita Salam yang mempunyai tenaga 30 orang lelaki tak pula makan dhab itu. Nabi hanya membiarkan sahabat makan. Membiarkan Nabi menandakan dia halal. Cuma Nabi nampaknya berpantang makannya. Menunjukkan ada benda yang kita kena pantang. Kita lebih faham tentang kemampuan diri kita. Ya. Seorang pergi ke kenduri waktu malam. Dulu orang mengadakan makan malam. Ada ustaz ceramah, ada makan. Ya, bukan bagus tuan makan lepas isyak ni, lepas tu tidur kan. Bukan kita pergi exercise pun. Makan hidang kambing. Apa orang semua tak makan, dia makan. Besok hidang kari, orang tak makan, apa tak makan, dia makan. Orang lain berpantang. Kerana usia makin tua, kena jaga. Kerana kita tak kuat macam dulu lagi, metabolisme mungkin merosot. Makan-makan akhirnya kena stroke. Kena jaga-jaga. Ya tuan-tuan. Jadi bab kesihatan ni jangan kompromi, jaga betul-betul. Jadi ahli-ahli pakar kesihatan mengingatkan bahawa penyakit berhubungan dengan makanan. Sebab itu pengajaran kedokteran pada hari ini diarahkan kepada usaha pengubatan dengan diet yang betul. Dan doktor lebih mengutamakan mengubati dengan mengatur pola makanan daripada memberi obat pada hari ini. Doktor-doktor kita yang bijak ni, ya, yang ada dalam kuliah kita pada waktu ni, doktor-doktor tentu ada tentu menyarankan kepada pesakit supaya menjaga kontrol makan. Sampai exercise, lifestyle dan sebagainya. Ya, kerana nak bagi ubat bukannya mudah. Kalau orang dah kena penyakit tu, ubat kena makan satu tapak tangan ni tuan-tuan. Kesian kat dia nyonya, ya. Baik. Jadi orang yang berpenyakit dan selanjutnya puasa, mereka akan keluar daripada pembahasan kesihatan, insya-Allah, jika mereka mengikuti nasihat kesihatan dan agama. Ya, jadi maidah kita, itu perut kita, akan sentiasa penat, payah melaksanakan kewajipannya. Dengan sebab itu kita bagi kelonggaran untuk dia kembali menjadi kuat, dengan sebab puasa yang diajar oleh Allah SWT tu untuk dia dapat rhythm dia dapat dia punya momentum balik semula. Itu dia sudut kesihatan. Jadi banyak kajian telah dilakukan. Antara cara menawarkan penyakit, merawat penyakit, terapi penyakit yang paling berkesan adalah kontrol makan. Maka kontrol makan diajar dalam Islam adalah berpuasa. Itu hebatnya Islam mendahului. Hari ini makin hari makin ramai orang masuk Islam tuan-tuan. Kerana sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada manusia masa ke semasa tentang kebenaran Islam ini. Tak boleh nak ditutup. Kalau ada dalam TikTok kita tengok orang yang murtad, itu pembohong saja tuan-tuan. Dia kata dia dulu Islam, lepas tu dia nak murtad sebab dia tak puas hati baca Al-Fatihah. Macam mana baca Al-Fatihah tu? Dia kata la ilaha subhanallah. Mampu dia orang ni tuan-tuan. Ini disebabkan fenomena masuk Islam ini sudah terlalu, tak boleh nak ditahan-tahan. Satu dunia menyaksikan arus perdana yang ada, orang bijak semua masuk Islam. Kerana setiap hari mereka melihat kebenaran Islam itu terselah tuan-tuan. Dan Islam mempunyai kitab yang satu-satunya yang menepati unsur-unsur sains, kajian sains daripada ini. Berbeza daripada kitab-kitab sama yang lain yang telah pun berlaku penyimpangan, pengubahan dalamnya, sehingga mengakibatkan kadang bahan dibaca seolah-olah buku yang dipenuhi gelak ketawa tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Itu semua tidak ada pada Al-Quran. Alhamdulillah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin bahawa Quran ini akan terjaga sampai ke hari kiamat dengan firman-Nya itu. Baik, sebenarnya orang berpuasa ni, kata Imam Ghazali, terbahagi kepada 3 tabaqat, darajat, 3 bentuk, 3 pattern. Yang pertama, meninggalkan makan, minum dan persetubuhan. Ini puasa orang awam. Yang kedua, meninggalkan makan
Minum dan syahwat kerana Allah, mengharapkan ampunan dan syurga, dan menghindarkan diri pada neraka. Yang ketiga, meninggalkan makan, minum dan syahwat, bahkan menahan hati daripada segala benda yang boleh merosakkan dirinya, niat-niat yang salah, sifat mazmumah yang ada dalam hati, sum'ahnya, riaknya, ujubnya, semuanya dibuang. Maka inilah tingkatan orang puasa yang paling tinggi, panggil khawas dan khawas. Jadi inilah dia yang dikatakan sebagai ahlul khusus, iaitu ahlul ma'rifah. Kalau orang tasawuf mengatakan inilah orang yang melihara lidah daripada berdusta, bohong, menahan diri daripada makan, minum dan jima'. Ahlul ma'rifah ni melihara hati dari segala benda yang selain daripada Allah SWT. Tak ada benda dalam hatinya illallah. Ya, mereka menganggap bahawa puasanya batal dengan memikirkan selain daripada Allah. Allah hebatnya. Itu sebab di tasawuf berkata, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbir ma yuftiru alaihi kutiba alaihi khati'atan fa inna dhalika min qillati al-wuthuqi bi fadlillah azza wa jal wa qillati al-yaqin bi rizqihi al-maw'ud. Orang siapa yang tergerak di siang hari untuk menguruskan, mengatur makanannya, makanan untuk berbukanya, ni kata ahli tasawuf yang tinggi, makamnya di sisi Allah SWT. Siapa yang mengatur, menguruskan makanan untuk bukanya, maka bagi mereka orang ini telah pun melakukan satu kesalahan. Kerana demikian itu tanda kurang kepercayaannya kepada Allah, kurang keyakinannya pada rezeki yang telah dijanjikan. Bukanlah kita tak boleh tahu langsung, ya. Tapi kalau sibuk sangat menguruskan, ni hari pertama mesti makan macam ni, hari kedua ni, hari ketiga ni, hari keempat ni, sampai benda tu pula jadi keutamaan. Sedangkan keutamaan mengkhatam Quran, memaham Quran, tidak. Yang sibuk buat makanan saja. Dalam makan 11 bulan tu cukup lah. Sebulan itu makanlah apa yang ada saja. Ya, makan benda yang boleh menyebabkan kita bangun tahajud waktu malam, bukan makan mentedara sampai kita tak larat nak sembahyang tarawih. Ini adalah orang yang rugi. Ini maksudnya. Disibukkan dengan menguruskan bab berbukanya itu, makanan-makanan yang perlu dimakan, sampai diterlupa keutamaan yang lebih penting, prioritinya adalah memberi fokus kepada amal saleh yang patut dilakukan. Baik. Ya, tuan-tuan dimulai kasihan. Jadi kalau kita perhatikan lagi, puasa ini menghasilkan dua natijah. Yang pertama, mendidik diri si muslim untuk meninggalkan atau menahan kehendaknya. Menahan diri daripada perkara yang bersifat syahwat perut, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua, mendidik dhamir. Dhamir ni maknanya perasaan kasih sayang, kejiwaan dalam diri. Barulah kita tahu macam mana keadaan orang yang kelaparan, tak ada duit nak makan. Ya, saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah seorang bernama Sulaim As-Suyuti rahmatullah alaihi, seorang ulama yang terkemuka dari Syria. Oleh kerana terlalu miskin, beliau merupakan seorang penuntut ilmu di masjid di Damsyik. Zaman dahulu sampai sekarang Masjid Dimash ni punya majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, ni ramai ulama lahir daripada Syria, bumi Syam yang sangat diberkati oleh Allah itu, berdekatan dengan Baitul Maqdis, dan bumi yang disayangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Sulaim As-Suyuti ni satu hari kelaparan yang amat sangat. Lazimnya ada orang hantar makanan ke masjid, hari itu tak ada. Oleh kerana kelaparan amat sangat, dia pun mencari peluang untuk mendapatkan makanan mungkin yang ditinggalkan orang. Kat negara Arab ni, kalau mereka membuang makanan, dia takkan campurkan dengan pampers, dia takkan campurkan dengan benda-benda kotor. Dia mesti letak roti itu satu bahagian, kemudian bahan-bahan makanan yang lain, supaya roti itu boleh diambil orang kalau orang kelaparan, homeless dan sebagainya. Maka Sulaim ini kelaparan amat sangat. Zaman dulu-dulu, masjid yang ada dengan rumah kelilingnya itu berdekatan, cucu atap bertemu satu sama lain. Zaman sekarang pun begitulah keadaan bandar-bandar purba. Maka saya pun naik atas masjid, naik atas atap, pergi ke rumah yang berikutnya, pergi rumah berikutnya. Tadi dulu satu bau makanan lazat. Dia pun turun, dapati pintu rumah itu boleh ditolak, tak ada orang dalamnya. Dia pun pergi ke dapur, menceroboh, melihat, menghidu bau yang enak itu. Rupa-rupanya ada bazinjan mahsyi, ada terung yang dimasak dengan kaedah yang amat menyederakan, enak. Tak apa belingan lagi kelaparan, dia buka terung periuk itu, dimakannya bazinjan itu, terung itu. Allahu Akbar. Tengah makan separuh, dia pun tersedar betapa dia telah menceroboh rumah orang. Kalau rumah ni orang perempuan, tak ada orang lelaki, kan kedua sebesar. Dia pun kelam kabut tutup, lari pergi ke masjid. Dia sebenarnya malu menceroboh rumah entah siapa-siapa, padahal dia seorang penuntut ilmu. Kuliah yang dihadiri selepas itu oleh tuan guru yang mengajar, dia tak dapat bagi penumpuan kerana rasa bersalah menceroboh rumah orang tadi. Tuan-tuan, akhir sekali bila habis kuliah, semua murid pun keluar daripada majlis ilmu itu. Yang tinggal guru, dia pun duduk agak jauh daripada gurunya kerana malu, takut guru ni kasyaf dapat mengetahui apa yang dilakukan.
Tiba-tiba datanglah seorang perempuan bersama dengan seorang lelaki. Dia pun tak ambil perhatian sangat. Rupanya lelaki dan perempuan itu merupakan seorang janda, masih muda, dan lelaki itu merupakan pakciknya. Mereka berbual, tiba-tiba Tuan Guru tu panggil, Sulaim mari sini, lambai. Sulaim pun datang, apa Tuan Guru nak cakap ni, jangan nak tegur aku, tadi aku menceroboh rumah orang kot. Rupanya lain. Tuan Guru tu kata kepadanya, wahai Sulaim, aku dapati engkau layak untuk berkahwin, dan perempuan ni adalah seorang janda, kematian suami, dah habis iddahnya. Ini pakcik dia sudah tua, tak mampu nak menjaganya. Aku cadangkan kau kahwinlah dengan perempuan ni. Dia suruh aku cari suaminya. Saya pun terkejut. Saya tak mampu Tuan Guru, tak ada wang. Tak apa yang ada aku bantu kau. Saya pun berkahwin, diijab kabulkan, panggil saksi, dan pakciknya pun datang. Pakciknya pun jadi wali. Kemudian akhirnya bila siap dikahwinkan pada hari itu juga, dia pun pergi ke rumah isterinya. Isteri kata rumahnya di tempat sekian-sekian. Dipimpinnya masuk. Saya tengok rumah macam kenal je rumah ni. Sampai ke dapurnya, Allah, inilah dapur yang aku ceroboh tadi beberapa jam yang lalu. Aku curi makanan, terung di dapur. Malunya aku, sekarang perempuan ni, tuan rumah ni merupakan isteri aku. Perempuan itu membuka, nak hidangkan makanan untuk suami yang baru menikahinya itu. Dia pun terkejut, Allah, siapa nak makan terung ni? Allah selain pun tersipu-sipu, malu, kata kepada isterinya itu, wahai isiku, sebenarnya akulah yang masuk rumah ni tadi. Aku kelaparan amat sangat. Maka isteri berkata, lihat wahai abangku, suamiku, engkau meninggalkan sesuatu yang haram. Terung yang haram itu Allah beri kepadamu. Terung dengan tuan terung sekali. Kita baca kisah-kisah macam ni, kita tak boleh nak bayang lah orang kelaparan ni, tuan-tuan. Ya, jangan sebab puasa kita dapat membayangkan kesukaran mereka yang berada dalam situasi ni. Kat Yaman, mana lagi, kat Somalia, dekat Syria pada hari ni, tempat berlaku peperangan, mereka masih lagi tak ada kehidupan, tuan-tuan. Kehidupan mereka masih lagi di ambang ialah malapetaka yang amat sangat lah, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Macam mana kita nak bantu orang Syria pada hari ni, kan? Baik. Jadi inilah dia pendidikan yang ditinggalkan oleh ibadah puasa, adalah untuk mendidik dhamir, kasih sayang, supaya kita faham. Sepanjang hari orang puasa ni menahan nafsu, makan dan minum ketika dalam keadaan sendiri, jauh dari penglihatan manusia. Ini latihan untuk dhamirnya supaya tidak mengerjakan perkara dilarang oleh Allah. Dhamir yang sedar inilah sangat diperlukan oleh masyarakat. Ya, bila kita ada dhamir, ada hati nurani lah orang kata, ada hati perut lah. Tidaklah hati kering, tengok orang susah buat tak tahu je, tengok orang miskin buat tak tahu je. Ya, jadi kita ni kena ada dhamir, kena ada hati. Dhamir, kalau baca bahasa Arab, dhamir tu ganti nama, tapi dalam bab tasawuf, dhamir ni berarti hati perut lah. Orang yang ada hati sanubari lah, ya. Ringkasnya, puasa yang diwajibkan oleh Quran tidaklah puasa yang bersifat kebendaan. Macam mana kebendaan ni, tuan-tuan? Kang berbuka nak buka apa? Hari raya nak pakai baju apa? Tahun lepas dah pakai warna light blue. Apa benda light blue panggil? Baby blue apa? Tahun ni nak kena pakai dark, apa benda? Dark blue pula. Tuan-tuan, bila nak selesai? Bab kebendaan je jadi percaturan kita, kan? Tak ada pun bab kerohanian, peringatan Quran ni bila nak baca, bila nak khatam, nak faham macam mana pula apa aktiviti kita terhadap orang miskin. Ini yang patut jadi direction, roadmap kita untuk menjadi puasa muttaqin. Macam kita belajar pagi tadi, iaitu amalan Nabi kita SAW untuk mempertingkatkan kualiti puasa baginda SAW. Baginda yang menjadi Nabi yang maksum, ulul azmi, pangkat tinggi, khatamul anbiya wal mursalin pun begitu bersungguh-sungguh memastikan kualiti puasanya diterima oleh Allah. Ini kan pula kita pada hari ini. Nak betulkan mindset ni, tuan-tuan. Kumpulkan anak isteri kita, beritahu. Kalau tak mampu, adakan Zoom ke. Sekarang macam-macam kemudahan ada online ni. Kumpulkan anak-anak, cerita ni puasa apa yang kita kena buat, macam mana nak khatam Quran. Quran yang ayah dah bagi itu, tolong tandakan siap-siap ya. Ayah nak tengok nanti balik dekat raya, nanti ayah nak tengok semua khatam Quran ke tidak. Kalau khatam Quran ni reward ayah nak bagi. Sembahyang tarawih yang tinggal nak ya, telefon anak lelaki kita kat college, kat universiti dan sebagainya. Sembahyang tarawih malam ni berapa rakaat nak? Okey tak imam dibaca? Ya, jangan lalai ya. Jangan penatkan diri pada waktu siang dengan main bola, futsal dan sebagainya ya. Bulan ni kena rehat sikit sebab nak bagi penumpuan pada Quran dan juga puasa dan juga tarawih. Kenapa? Sebab salafus salih mengatakan innama Ramadan as-siyamul qiyamul Quran. Iaitulah puasa adalah siam, puasa betul-betul. Ramadan adalah puasa betul-betul. Qiyam iaitu tarawih. Wal Quran dan juga Al-Quran. Maka inilah dia puasa abrar muttaqin yang telah kita pelajari sebahagiannya pagi tadi.
Baik tuan-tuan. Jadi kalau kita perhatikan lagi rahsia-rahsia puasa, orang puasa ni mesti berusaha dengan sedaya upaya dia supaya puasa diterima oleh Allah dengan menjaga adab puasa sebaik-baiknya. Apabila kita periksa dan juga telaah dengan teliti, maka puasa ada rahsia-rahsia yang disebutkan oleh para ulama, contohnya Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Yang pertama, puasa mengurangkan kekuatan badaniyah. Makan dan minum supaya dengannya menjadi tinggilah jiwa keikhlasan, bertambahlah jiwa malakiyah dalam diri kita. Jadi dapat kurangkan jiwa bahimiyah ni, kebinatangan, makan, minum, syahwat, maka kita pertingkatkan jiwa malakiyah kita, iaitu jiwa kemalaikatan. Jiwa yang seperti jiwa malaikat. Malaikat macam mana? Kerjanya melakukan taat kepada Allah SWT. Tak berhenti-henti ya. Jadi yang kedua, puasa juga membangunkan diri kita salah satu sifat Allah, tidak makan, tidak minum. Itu adalah mengajar kita untuk menjadi muqarrabin. Apakah muqarrabin? Sulatul minal awalin wa qalilun minal akhirin. Muqarrabin, orang yang paling dekat dengan Allah SWT. Iaitu orang yang menahan diri daripada keinginan syahwat keduniaan, makan, minum, syahwat lelaki perempuan, suami isteri, semuanya kita hentikan demi untuk memastikan kualiti puasa yang kita lakukan. Baik, lagi membiasakan diri untuk bersabar dengan kesukaran serta menguatkan iradah dan cita-cita. Yang keempat, untuk mengingatkan kita bahawa kita merupakan hamba Allah yang sangat hina, yang amat memerlukan makan dan minum. Orang yang sedang berhajat kepada sesuatu itu tunduk menghambakan diri kepada Allah. Pagi tadi saya bacakan hadis untuk tuan-tuan. As-siyam wal Quran yusyafi'ani. Bahawa Quran dan juga puasa akan beri syafaat kepada seseorang itu. Kerana puasa mengatakan kepada Tuhannya, wahai Tuhan, ketika di dunia dahulu dia sanggup meninggalkan makan minum syahwatnya kerana aku, maka aku nak mohon syafaat kepadanya untuknya, wahai Tuhan. Maka salat pula, Quran pula berkata kepada Allah SWT, wahai Tuhan, ketika di dunia lalu aku menghalang dia daripada tidur waktu malam, keenakan tidur yang sangat menyeronokkan itu, ditinggalkan semata-mata untuk bangun, untuk mujimu, baca Al-Quran, akulah Al-Quran itu, wahai Tuhan, berilah keampunan padanya, syafaat untuknya. Maka Quran dan juga puasa akan beri syafaat kepada seseorang itu di akhirat. Allah maja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan yang sangat beruntung itu. Lagi apa? Puasa juga adalah satu daripada adab dia, menjaga diri kita untuk jatuh dalam jurang maksiat. Rahsia dia, dengan sebab kita puasa itu dapat menyelamatkan kita daripada jatuh dalam lubang kehinaan dosa. Yang keenam, menggerakkan hati orang mampu atau orang kaya untuk menolong orang miskin. Bila kita dah tahu keadaan orang miskin, barulah kita faham. Orang miskin ni tuan-tuan, anak kalau miskin bandar, pergi kat ATM machine tu, dalam duit dia ada apa, dalam wallet dia, e-wallet dia, katalah contohnya dia RM50 saja. Tinggal RM50 je dalam bank tu. Dia nak keluar RM30 tak boleh, kerana minimum balance yang kena tinggalkan dekat e-wallet dia adalah RM50. Ataupun katalah contohnya boleh tinggalkan RM10 saja. Tapi bila kita pergi kat mesin ATM tu, dia tulis apa? Mesin ini cuma dispense, semua keluarkan duit RM50 saja. Dia nak keluar RM40 saja, nak tinggalkan RM10. RM40 tu bagi dia susah nak dapat, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ni, ayah ibu ni, Allah sedihnya, dia kalau bawa kereta tu, dia tawakal, dia menyala tu, dia blink tu, dia keluar tanda isi minyak tu, dia nak hantar anak balik asrama ni. Ni cerita orang susah, tuan-tuan, yang miskin bandar tau. Maka tawakal hati, Allah, ya Tuhanku, asal sampai anak aku kat asrama, cukup lah ya Allah. Anak-anak yang lain nak ikut, tak payah nak ada kerja lain. Padahal dia tawakal betul pada Allah. Dia hantar anak pergi ke asrama tu, keluar je pakai asrama, minyak kereta pun habis. Allahu Akbar. Anak dia mana-mana pun tak tahu kesusahan ni. Ya Allah, ni cerita orang susah, memang susah betul, tuan-tuan. Tak terfikir tau. Kita yang dapat isi minyak penuh ni RM200 dalam tangki, gembira, kepalang, kita tak perasan kadang orang keliling kita susah. Ni bukan cerita main, tuan-tuan, cerita betul. Allahu Akbar. Ya, dia boleh cakap pada anak-anak dia lain, tuan-tuan, ayah ada kerja lain ni, padahal dia tak nak nanti anak-anak lain tahu minyak kita tak cukup tu, nak hantar anak balik asrama ni. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Kadang sampai kat bukit tu, terpaksa dalam kereta tu tolak supaya kereta tu boleh menggelosor sampai kat stesen minyak. Lepas tu isilah RM10 ke RM15 ke. Orang susah betul, tuan-tuan, tak terfikir, tuan. Ada orang saya jumpa, tuan-tuan, tiap hari dia buka puasa ni pergi kat masjid tau.
Hari ni buka kat sini, besok pergi. Malu nanti orang kenal pula. Sebab anak-anaknya saat bulan Ramadan tak ada duit, nak beli makanan pun tak ada duit. Maka dia bawa anak dia semua sekali, naik motosikal, pergi hari ni buka kat masjid A, besok buka kat masjid B, lusa buka kat sini, lepas tu repeat balik. La ilaha illallah Rasulullah. Kalau orang susah-susah betul tuan-tuan. Kita ni kena ambil perhatian lah. Nama bulan Ramadan ni, pagi tadi kita belajar Syahrul Muasati. Salah satu maksud dia adalah bulan kita menanggung kesusahan orang lain. Perhatikan keliling kita, adik-adik kita, makcik-makcik kita, sepupu-sepupu kita yang susah, anak saudara yang susah. Ambil tahulah, tanya. Telefon, hello apa khabar, okey ke tak okey. Kadang orang ni dia malu nak sebut tuan, ada apa pun boleh bantu, pakcik tak boleh bantu banyak sangat. Tapi kalau untuk uruskan Ramadan kau ni, pakcik ada duit sikit nak bagi ni, ada RM300, pandai-pandai guna nak doakan pakcik besok berniaga, tahun depan tahun maju pakcik bagi lebih lagi. Ambil tahulah tuan-tuan, ambil tahu mereka ni. Jangan kita pada hari nak pastikan di sini kita, anak-anak kita semua gelang penuh macam lipan bara kat tangan, tapi orang keliling kita dalam kelaparan, kesusahan, memang tak patut tuan-tuan, memang tak patut sangat. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sedih bila dengar cerita-cerita orang yang susah ni tuan ni. Baik, begitu juga puasa ni, satu daripada tujuan dia adalah untuk menghidupkan kekuatan fikiran dan basirah. Dipanggil Ainul Basirah. Ainul Basirah ni maknanya pandangan mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya yang buta tu bukan mata luar ni, mata dalam ni yang buta. Ni panggil Ainul Basirah. Baik. Luqman pesan pada anaknya, ya bunayya idza tala'atil ma'idatu namatil fikratu wa kharasatil hikmatu wa qa'alatil a'dha'u anil ibadati wa zala safa'ul qalbi wa riqatul mudrik bihma lazzatul munajati wa ta'athuru bidzikri. Wahai anakku, apabila perutmu telah penuh sesak dengan makanan, tidurlah kebijaksanaanmu, keluarlah hikmahmu, terhentilah segala anggotamu dari beribadah kepada Allah, dan hilanglah kebersihan hatimu dan kehalusan pengertian dalam memahami ibadah padanya. Yang mana dengan keduanya itu dia peroleh nikmat bermunajat dan berbekasnya zikir dalam jiwa. Bila perut ni kenyang tuan-tuan, maka Ainul Basirah kita, pandangan mata hati pun akan tumpul. Dia pun tak boleh nak fikir dah, kerana dah kenyang sangat. Tidur je berdengkur lagi tuan, macam ular sawa. Ya, makan kenyang-kenyang, tidur, apa lagi nak buat? Dah kenyang. Sembahyang tarawih pun macam nak sedak je rasa. Apalah imam ni baca panjang sangat, padahal bukan panjang, kita yang kenyangan yang amat sangat. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ramai yang saya sahabat nak join kita kat sini, syukur Muhammad Fizuddin, Puteri Alia yang mulia. Wazirin Allah, alhamdulillah. Jadi semua yang hadir pada malam ni, barakallahu fikum. Jadi hikmah puasa, sebenarnya hikmah puasa diterangkan dalam Al-Quran itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah menjelaskan perkara itu kerana para penyembah patung berpuasa untuk menghilangkan kemarahan Tuhannya. Bila mereka mengerjakan sesuatu yang salah, mereka mohon keridhaan Tuhannya untuk beri pertolongan. Mereka pendapat cara mencari keridhaan Tuhannya adalah dengan mengazabkan diri, menghilangkan kenikmatan duniawi. Ini adalah kepercayaan berlaku pada orang-orang klasik yang beriman kepada Tuhan-Tuhan seperti itu. Maka dia pun pakai baju macam daun yang kering, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Ada sebahagiannya tuan-tuan, dia ambil besi yang panas tu, cucuk dekat kat peha ni, dengan tujuan untuk mematikan keinginan syahwat, semata-mata untuk yang disembahnya itu. Padahal Allah SWT tidak perlu kepada itu semua. Nabi-Nabi pun berkahwin, seperti yang telah kita pelajari pagi tadi dalam kuliah. Baik, hikmah dalam kita berpuasa ni untuk mencapai darjat taqwa, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri, iaitu mengajar kita untuk menanam rasa sayang dan juga prihatin kepada fakir dan juga miskin, anak yatim dan sebagainya. Untuk membiasakan diri kita melihara tanggungjawab, amanah. Kerana puasa merupakan tanggungjawab. Kita mengetahui puasa satu amalan Allah yang berat dan sukar. Apabila kita dapat melihara amanah itu dengan sempurna, maka terdidiklah untuk melihara segala amanah yang ditaruhkan kepada kita. Juga untuk menyuburkan dalam diri kita ketaatan, dan untuk terpaksa menderita untuk menguatkan iradah, dan supaya meneguhkan azimah atau keinginan dalam kemahuan melakukan ketaatan pada Allah, supaya kita ni mempunyai ketahanan untuk melawan hawa nafsu kita, syahwat kita, kepentingan-kepentingan duniawi kita dalam berbagai bentuknya. Jangan lupa sahabat, tolong join sahabat Ustaz Zazan dan Telegram sahabat Ustaz Zazan, Telegram sahabat Ustaz Zazan. Ada banyak nota doa yang dikumpul kat situ oleh sahabat yang rajin macam Umi Fatih. Bagi tuan yang nak memiliki tafsir ringkasir ni, boleh dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih.
Nurilis. Dapatkan daripada beliau tafsir ni tuan-tuan, demi memahami kalam Tuhan. Bacalah Quran untuk tujuan khatam dan juga faham. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian, banyak lagi perkara yang saya nak sebut. Terakhir sekali, adab-adab puasa, rahsia dan hikmah puasa yang telah pun kita bincangkan tadi. Yang pertama, menjauhkan diri pada segala perkara yang merosakkan puasa. Ini adab puasa yang pertama, kata Imam Ghazali. Menjauhkan diri pada mengumpat, mengunjing. Atau mengunjing apa dia? Menggunjing. Kita ni mencela, menghina, menyampaikan, maki hamun dan sebagainya. Dan itu dalam hadis mengatakan, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, umpat, dusta, fitnah dan sebagainya, maka pekerjaan itu tiada hajat bagi Allah untuk meninggalkan keberkatan dalam puasa yang dilakukannya. Makan dan minumnya akan dibiarkan oleh Allah. Tidak ada perhatian khas untuknya daripada Allah SWT. Diberitakan daripada riwayat Tabarani daripada Abu Ubaidah, Nabi bersabda, as-siyamu junnatun ma lam yukhrikha bikazbin aw ghibatin. Bikazib aw ghibah. Puasa itu akan tetap menjadi perisai untuk seseorang daripada melakukan maksiat, daripada perkara-perkara keburukan, hukuman daripada Allah, melainkan bila dia melakukan pendustaan dan juga ghibah. Maka pada waktu itu puasa itu ibarat perisai yang telah koyak. Maka dia terdedah kepada bahaya. Baik, begitu juga dalam hadis Ibn Khuzaimah, Nabi bersabda, laisat siyam minal akli wa syurbi, inna siyam min lagwi wal rafasi. Sungguhnya puasa bukan menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa juga menahan diri daripada melakukan perbuatan yang kotor dan caci maki. Kan itu dalam hadis lain daripada Ibn Umar dalam Tabarani, ruba sa'imin hazu min siyamil ju' wal atash, wa ruba qa'imin hazu min qiyamil sahar. Berapa ramai orang yang puasanya cuma dapat lapar dahaga saja. Berapa ramai orang yang qiyamnya hanya dapat penat saja, kerana tiada penghayatan. Kan itu kata penyair, idza lam yakun fi sam'i minni tasawunun wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi sumtun fa'azi idzan min saumil ju' wa dhama fa in qulta inni sumtu yawman fama sumt. Ini boleh kita lihat dalam kitab oleh Lataiful Ma'arif oleh Imam Ibn Rajab, berkata, apabila pendengaranku tidak dipelihara daripada perbuatan yang keji, mataku tidak dipelihara melihat benda yang haram, lidahku juga demikian, maka keuntungan dari puasaku itu hanya lapar dahaga saja. Walaupun aku mengatakan aku puasa, tapi sungguhnya aku tidak puasa, kerana mata tak jaga daripada yang haram, telinga tak jaga daripada benda yang haram, lidah tidak berhenti daripada berkata yang haram, maka tiada guna puasanya walaupun zahirnya dia puasa. Lagi kata Imam Ghazali, adab puasa yang kedua iaitu mengurangkan makan dan minum ketika berbuka dan ketika bersahur. Bukan ketika buka saja, sahur pun sama, jangan makan over. Orang yang berpuasa tidak akan dapat faedah dari puasanya kalaulah dia bertindak rakus, tamak dan mentedarah waktu dia berbuka dan bersahur. Sebagaimana lazim dilakukan oleh sebahagian orang pada hari ini. Rugi. Dia waktu buka tu, kalau dia nak cover balik 15 jam yang dia tak makan tu, dia melantak habis-habisan. Dia kata pula, ni dah bayar mahal kat hotel, ni takkan tak makan pula. Betul juga tuan-tuan ni. Siapa suruh makan kat hotel? Makan sekali tu adat lah, biasalah. Yang tak tahan ni, kalau setiap hari orang jemput kita makan kat hotel, yelah ada kepentingan lebih tertentu ya. Orang biasa-biasa macam saya dan tuan-tuan ni tak ada dapat perhatian. Jadi jaga-jaga diri kita, jangan sampai puasa ini koyak. Dan puasa ni tidak bernilai di sisi Allah kerana makannya berlebihan. Baik ya. Kebanyakan kaum muslimin menyediakan makanan di bulan puasa jauh lebih banyak daripada sebelum puasa. Ketika berpuasa mereka menyediakan berbagai-bagai makanan juadah. Kadang-kadang yang tak dijumpa sepanjang tahun muncul bulan Ramadan. Kata Datuk Ismail Kamus, kalau orang tu dah tak ada idea nak masak, nak jual dekat bazar Ramadan, dia jual kuih batu pun orang beli tuan-tuan. Buat batu kan, bungkus elok dan tisu, tak atas meja. Pergi tak jual kat bazar Ramadan. Orang bertanya, kuih apa ni? Kuih batu. Beli dia tuan-tuan. Dia test kuih batu. Kita tengok orang beli makanan pula kat juadah buka puasa tu, penuh tangan ni. Air cendol, air lagi soya, apa malik, apa lagi? Air percik, nasi apa lagi? Nasi Arab, nasi biryani, kuih muih, penuh jari 5. Tengah jalan nak balik tu, jumpa pula ustaz. Assalamualaikum ustaz, nak salam dah tak boleh, pakai siku je. Khabar ustaz, macam tu je. Tengok tuan, ustaz pun beli juga. Jadi ni
perkara-perkara yang dapat kita lihat ya ruginya. Ya, sepatutnya umat Islam dianjurkan untuk meluaskan nafkah pada bulan puasa. Tapi yang diluaskannya adalah perutnya, makanannya, apa yang dia patut makan, bertambah-tambah makanannya, dan akhirnya bila menjelang malam tak sempat nak makan, ketung sampah lah jawabnya. Besok pagi lori sampah pun angkat, sampah-sampah buku makanan tu penuh. Selain daripada Ramadan pun mereka tak diuji membawa makanan begitu banyak seperti dalam Ramadan. Amat menyedihkan tuan-tuan ya. Ambil pelajaran tau. Ya. Yang ketiga, adab puasa kata Imam Ghazali lagi, kurangkan tidur pada siang hari. Banyak umat ini mencari jalan untuk tidur agar tidak letih dalam puasa. Sepatutnya mereka bertahan dengan kepenatan puasa. Kerana itulah dia elah untuk puasa supaya kita penat. Bila kita penat, kita ingat pada Allah. Tapi kalau kita dah tidur, nak menghilangkan penat itu, maka tuan-tuan boleh maksiat, rugi. Nak tidur sekejap kalau penat sangat tu adab lah. Tapi kalau sepanjang waktu tidur, nak mengatakan naumu saimi ibadatun, tidur orang puasa itu adalah satu ibadah, ini hadis mungkar tuan-tuan. Ini maksudkan itu kalau ia pun hadis dhaif, maksudnya kalau kita daripada mengumpat mencerita keburukan orang baik tidur, itu begitu maksudnya. Bukan okey kita aktiviti kita bulan puasa tidur. Lepas subuh hari Sabtu tidur, lepas subuh hari Ahad tidur, tengah hari tidur, lepas asar pun tidur. Kenapa? Kerana tidur itu ibadah. Ini salah tau. Hadis bukan maksudnya begitu kalau ia dhaif sekalipun. Sebagai ulama mengatakan ia mungkar. Baik. Yang keempat, menahan diri daripada keinginan-keinginan rendah. Ya, jangan sibukkan diri kita tentang perkara-perkara bersifat perhiasan, pakaian, makanan. Nak kena ada makanan tu, nak kena ada pakaian ni. Hari ni nak pakai warna ni, besok hari raya. Jangan ketinggalan. Ini semua keinginan rendah tuan-tuan. Adab puasa lah fokus untuk pertingkatkan amal soleh kita, bukannya bab kemudian dan kebendaan kita. Ya. Yang kelima, mengingat bencana akhirat. Maka bila kita berpuasa ni, kata Imam Ghazali, engkau ada kelaparan, kehausan, engkau ingatkan dirimu pada hari mahsyar kelak yang matahari berada sejengkal di atas kepala. Lagi engkau kepenatan ya. Yang keenam, menumbuhkan rasa cemas dan penyesalan. Seolah-olah kita dalam puasa yang kita lakukan, apakah diterima oleh Allah atau tidak. Menjelang petang lepas asar tu kita kumpulkan nak isi kita berdoa, ya Allah terimalah puasa kami. Nabi Ibrahim yang mulia tu kita baca ayat daripada surah Al-Baqarah menceritakan bila baginda selesai bina Kaabah yang diperintahkan oleh Allah. Apakah kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitu mulianya hati Nabi yang berjiwa besar ini, Nabi Ibrahim yang mulia ini, Abul Anbiya ini. Sedangkan perintah itu Allah yang suruh dibina Kaabah. Pun lepas bina Kaabah tu dia berdoa pada Allah, terima daripada kami. Padahal itu disuruh oleh Allah. Pastilah kalau Allah suruh, Allah terima. Tapi dia punya takutnya dalam hati itu, raghbatan warahbatan itu, oh Tuhan terimalah ibadah aku lakukan ini, engkau suruh aku buat yang terbaik, sebaik mungkin. Macam tu sekali Nabi Allah Ibrahim. Ya, ini namanya orang yang berada dalam keadaan wa qulubuhum wajilatun. Orang ni hatinya tak tenang, menggementar, ibadah dibuat tu diterima Allah atau tidak. Ini adabnya ketika puasa semua buka. Bayangkanlah kalau puasa tu besok dicampak ke muka kita kerana tidak menilai. Kerana banyaknya pengumpatan yang kita lakukan, kejian, kata-kata fitnah, dan juga perkara-perkara mungkar yang kita lakukan. Mata tak dijaga, telinga tak dijaga, lidah tak dijaga. Maka ibadah puasa kita lakukan tu sia-sia belaka. Ruginya tuan-tuan. Baik tuan ya. Jadi alhamdulillah syukur kita pada malam dapat mengenali berapat bagaimana mendapat puasa para muttaqin yang disuruh oleh Allah, pandukan kepada amalan Rasulullah SAW. Terima kasih tuan kerana hadir. Terima kasih kerana kongsi pada sahabat lain. Terima kasih kerana kirim star pada saya malam ni. Barakallahu fikum. Ya, saya sangat berhutang budi pada tuan-tuan tau. Bagi tuan yang nak melaksanakan ibadah umrah Ramadan, alhamdulillah kami punya trip dah pun penuh. Tapi kalau tuan-tuan nak menaikkan bulan Syawal pun okey juga. Bulan Syawal ni di antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan musim haji yang sebenarnya bulan haji dah start pun 1 Syawal sebenarnya. Tapi yang peaknya pada bulan Zulkaidah Zulhijjah itu bulan Syawal sangat bagus untuk tuan-tuan pergi umrah. Jadi seandainya tuan-tuan nak pergi umrah bersama keluarga, adik-beradik, saya syorkan tuan-tuan tak dapat pergi bulan Ramadan, pergilah bulan Syawal. Kami ada kekosongan lagi untuk bulan Syawal. Ramadan dah penuh alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Jemput share segala yang kita pelajari dalam kuliah ni kepada tuan-tuan. Moga jadi jariah kita bersama, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Apa yang disampaikan seperti daripada tafsir dan kasir dan huraiannya
Jadi mudah-mudahan ada kebaikan dalam pemilikan tuan-tuan tafsir Ibn Katsir ni. InsyaAllah kita jadikan muqarrar silibus bincangan kita tafsir Ibn Katsir. Mudah-mudahan saya dapat bawa tafsir Ibn Katsir setiap hari dalam bulan Ramadan sebelum buka. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir ni, boleh kita semak sama-sama. Kita pilih surah tertentu, ayat tertentu, insyaAllah. Kita glance through Al-Quran yang sangat hebat, mengimbangkan mutiara panduan ni. Baik, setakat saya dulu. Hingga berjumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وآتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Dan bagi tuan yang kesempatan nak melakukan ibadah umrah, insya-Allah bulan Syawal kami ada kekosongan lagi di bawah pembinaan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Amin, insya-Allah. Ya, seorang pendakwa yang terkenal di Selangor. Tuan ada peluang menunaikan ibadah umrah Syawal, insya-Allah boleh bersama pergi dengan Zazan Travel. Terima kasih, jumpa lagi tuan. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.